Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Azza fi'ulahu. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini meneruskan perbincangan kita dalam Balaghatul Quran, dan ana masih lagi suka supaya kita bersama-sama menelusuri tafsir Ruhul Ma'ani ini, satu tafsir yang sangat memberikan fokus kepada balaghah Al-Quran. Dan kita dah sampai kepada firman Allah Ta'ala, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Perenggan inilah. Dan kita dah sebutkan bahawa dari segi i'rabnya, jumlah ini istinafun masuqun li tahqiqin naba'il mutasa'ali anhu. Dia adalah jumlah istinafiyah, satu ayat yang datang dari segi hukum i'rabnya. Apa makna istinaf? Istinaf dari segi hukum i'rabnya tidak berkait dengan jumlah yang sebelumnya. So dia bukan khabar, bukan badal, bukan ataf, bukan taukid, tetapi dari segi makna dia menjelaskan. Lepas tu dia kata bayaniyah masuqun li tahqiq. Untuk didatangkan untuk apa? Untuk menjelaskan, untuk merealisasikan an-naba', perkhabaran agung yang ditanya tentangnya. Dengan cara apa? Bita'dadi, dengan menghitung, dengan menyenaraikan sebahagian bukti-bukti asy-syawahid yang menuturkan akan kebenaran kejadian tersebut hari kiamat, setelah mana Allah Ta'ala memberikan tanbih berkenaan dengannya daripada apa yang disebut padanya kalla sawfa kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Jadi di situ dah ada peringatan bahawa dari segi an-naba' itu adalah benar. Kerana kalau kamu tak percaya, nak tunggulah sampai masanya, kamu pasti akan tahu, sebab dia adalah benda yang hakiki, benda yang realiti, benda yang real. Tetapi di sini Allah Ta'ala datangkan sejumlah dalil, ya, yang mana Allah Ta'ala sebut alam naj'alil arda mihada. Dia kata wal hamzatu litaqriri bima ba'dan nafi. Hamzah ini adalah hamzah taqrir, istifham taqriri. Ya, itulah satu persoalan. Kebiasaannya difahami daripada istifham taqriri, persoalan ataupun soalan, pertanyaan, iaitulah al-istifham alladhi yahmilu al-mas'ulu anhu lil iqrar bil mas'ul. Iaitulah satu persoalan yang bila kita tanya kepada orang yang kena tanya itu, menyebabkan dia terpaksa, dia tak ada jalan keluar melainkan dia kena mengaku, dia kena mengiyakan, ya. Dan kita dah sebut kenapa Allah Ta'ala kata alam naj'alil arda mihada, untuk menguatkan lagi dari segi bahawa memang tidak ada jalan keluar, walaupun Tuhan dah bagi di sini satu bentuk penafian. Jadi kalau kamu rasa boleh nafi, silakan nafi. Tapi masalahnya memang tidak ada jalan untuk nafi. Ya, melainkan dijawab dengan bala. Bahkan ya Allah, memang engkau yang ciptakan bumi ini sebagai al-mihad. Al-mihad. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wal mihadu al-firash al-muwatta. Mihad ialah al-firashul muwatta, hamparan yang dipijak, hamparan yang dipijak, yang kita berjalan di atasnya. Kata dalam Al-Qamus, al-mahd al-mawdu' alladhi yuhayya'u lis-sabiyyi kal-mihad wa 'alayhi fal-mahdu wal-mihadu bima'na. Dia kata al-mihad dengan al-mahdu sama. Al-mahdu ialah hamparan, tempat untuk baby tidur, kanak-kanak tidur. Ya, jadi bumi ini adalah hamparan, tempat kita boleh duduk, berjalan dan sebagainya. Oleh itu dia kata wa fil ayati hina idzin tashbihun baligh. Terdapat tashbih baligh.
tashbih baligh. Wa kullu minhuma masdarun summiya bihi ma yumhad. Dan setiap daripadanya adalah masdar, sama ada mihad ataupun mahad, adalah masdar bagi dinamakan dengannya apa yang dihamparkan tadi. So dia adalah masdar. Mihad, kalimah mihad dan mahad adalah masdar, kata terbitan. Kerana kalau kita kata dia adalah benda yang dipijak, asalnya dia adalah al-mumahad. Al-mumahad. Tapi sekarang ini disebut mihad. Mihad ni adalah masdar. Dan kata musannif, wajuwiza an yakuna baqiyan 'ala al-masdariyah, dan diharuskan untuk ia kekal sebagai masdar. Wal wasfu bil masdari kathir. Kerana menyifatkan sesuatu dengan menggunakan masdar banyak dalam perkataan orang Arab. Persoalan di sini adalah masdar dia adalah nama, dia bukannya sifat, tapi sekarang dia dijadikan sifat kepada al-ard. Kerana masdar ini adalah kata terbitan yang daripadanya datang kata kerja. Kan? Daripada mihad ini datangnya mahada. Kan? Jadi kalau dah daripada mihad datang mahada, macam mana mihad ni kita boleh jadikan dia sebagai sifat. Sedangkan sifat ni biasanya sesuatu nama yang menerima perubahan. Yang mungkin dalam bentuk isim fa'il atau isim maf'ul ataupun sifat musyabbahah. Ya, tapi di sini kenapa masdar digunakan sebagai dalam bentuk sifat? Kerana memang dia kata dalam perkataan orang Arab memang banyak menggunakan masdar sebagai sifat. Ataupun boleh ditakdirkan awit takdir zatu mihad atau mahdin. Kita anggarkan makna ayat ini adalah alam naj'alil arda mihada ay zata mahdin. Bukankah kami jadikan bumi itu mempunyai mihad, mempunyai tempat hamparan, tempat yang boleh kamu duduk dan berjalan di atasnya. Itu satu anggaran juga dia kata. Wa qila kama yumkin an yakuna al-mihadu masdaran summiya bihi al-maf'ul yahtamilu an yakuna fi'alan ay isman ala zinatihi yu'khadhu lil maf'ul kal ilahi wal imam. Dia kata boleh jadi juga jadikan mihad ni maknanya atas wazan fi'al dengan makna maf'ul. Jadi dia adalah alam naj'alil arda mumhadan, yang dihamparkan, dengan makna isim maf'ul. Sebab kita tahu contoh macam perkataan ilah. Ilah atas wazan fi'al, tapi ilah maknanya al-ma'luh, yang disembah, al-ma'bud. Kan? Sama juga kalimah imam. Imam maknanya adalah al-mu'tam mubih, yang diikuti. Kan? Jadi poin di sini pasal kebanyakan ulama yang membincangkan balaghah al-Quran pada ayat ini, perenggan ini, mereka memberi fokus kepada uslub at-tashbih al-baligh yang ada dalam ayat ini. Maka ana rasa sesuai supaya kita bincang, untuk kita faham, kita nak ambil fokus lebih sikit pada isu tashbih ini, kerana dia adalah uslub dan adalah bab yang pertama juga dalam pengajian balaghah. Kalau masuk buku teks balaghah, memang bab pertama yang kita akan jumpa adalah bab tashbih. Jadi kita akan bahas sedikit tentang tashbih di sini. Apa itu tashbih maksudnya? Baik. Jadi kita ada di sini dia kata uslub yang datang dalam alam naj'alil arda mihada. Ini dipanggil uslub at-tashbih. Dan tashbih di sini dia sifatkan tadi sebagai baligh. Okey. So apakah itu tashbih? Tashbih ditarifkan sebagai, dia kata, musyarakatu amrin li amrin fi sifah atau akthar.
بإحدى أدوات التشبيه. Okey. Cuba tengok fokus kita kat sini, apa maksud tashbih? Tashbih dia kata adalah menyertakan, musyarakah. Menyertakan, menyama, menyengutukan satu perkara amrin li amrin dengan perkara yang lain, kita menyamakan dia, kita sekutukan dia fi sifatin, dalam satu sifat tertentu atau lebih, sama ada satu sifat atau lebih, au akthar ataupun lebih, bi ihda adawati tashbih, dengan salah satu daripada adawat, adat ni maksudnya dia punya huruf dia lah, dia punya perkataan tertentu yang digunakan untuk menunjuk kepada makna tashbih tadi. So ini ta'rif secara ringkas supaya kita tahu. Contoh mudah seperti dalam percakapan manusia, kita kata al-ilmu kan nur. Ya. Seperti perkataan ilmu itu seperti cahaya fil hidayah. Okey. Okey, tengok dekat contoh ni. Ini contoh. So di sini kalimah ilmu kita musyarakahkan dia dengan kalimah nur, cahaya. Al-ilmu kan nur. Pada sifat. Dia kata fi sifatin. Apa sifat dia? Ini fil hidayah. Dari segi sifatnya, kedua-duanya menjadi pembimbing. Macam mana cahaya menjadi guidance, boleh membimbing kita kepada kebenaran, pengetahuan. Demikian juga ilmu, membawa kita mengetahui benda yang kita tidak tahu. Okey? So, di sini kita ada musyarakatu amrin li amrin. Fi sifatin, pada satu sifat. Bi ihda adawati tashbih. Mana adawati tashbih? Ini kaf ni. Ini adalah adat dia. Ni kaf ni. Ka. Perkataan ka ini adalah adawat dia. So di sini kita ada beberapa perkara yang disebut dalam perkataan ini. Yang pertama dia panggil al-musyabbah. Kita ada benda yang disamakan. Kemudian kita ada al-musyabbahu bih, yang disamakan dengannya. So ilmu disamakan, cahaya disamakan dengannya. Maksudnya ilmu disamakan dengan cahaya. Okey? Kita ada al-musyabbah, al-musyabbah bih. Kita ada adatut tashbih. Perkataan sama ada isim atau huruf yang memberi makna tashbih, seperti mithlu pun umpama juga. Dan di sini kita ada sifat yang menjadi persamaan keduanya. Yang ini kita panggil dia sebagai wajhu asy-syabah. Wajhu asy-syabah. So kita ada berapa perkara di sini? Kita ada 4 perkara ataupun 5. 1, 2, 3, 4. Ada 4. So ini dipanggil arkanut tashbih. Ini dipanggil rukun tashbih. Ini nama dia rukun tashbih. Maksudnya tashbih mesti ada 4 perkara ini. Pun begitu, kita akan tengok macam mana dalam alam naj'alil arda mihada ni, tidak semua rukun ni ada. Okey? Baik. So kita ada musyabbah bihi, adatut tashbih dengan wajah syabah, ini dipanggil arkanu at-tashbih. Dan kita tak payah pergi detail sangat. Kemudian tashbih ni dia ada jenis-jenis dia. Yang pertama kita panggil at-tashbih al-mufassal. At-tashbih al-mufassal
ma dzukira fihi wajhu syabah. So tashbih ni dia ada nama pula, ada jenis, mengikut sejauh mana rukun-rukun ini disebut secara jelas dalam satu perkataan. So kalau disebut padanya wajhu syabah, maka kita panggil tashbih ni tashbih mufassal. So ada anwa'u tashbih. Kita sebut dia ada jenis-jenis dia. So yang pertama kita ada at-tashbih al-mufassal. Apa dia mufassal? Iaitulah disebut padanya wajah syabah. So kalau disebut wajah syabah dipanggil tashbih mufassal. Ada juga disebut tashbih mujmal. Al-mujmal ialah apabila wajah syabah ini tidak disebut. Kalau kita tutup fil hidayah ni, kita kata al-ilmu kan-nur sahaja macam tu. Al-ilmu kan-nur. Yang ni kita panggil tashbih mujmal. Pasal disamarkan. Jadi orang akan terfikir, kat mana persamaan dua-dua benda ni? Apa sifat yang bersamaan dengannya? Dan ini biasanya digunakan kalaulah dia berkongsi lebih daripada satu sifat sebagai misalnya. Kan? Kalau dua benda ni kita samakan dia kerana berkongsi lebih daripada satu sifat, eloklah diijmalkan supaya tidak perlu panjang-panjang. Kan? Dan kita ada tashbih mursal. Jenis yang ketiga pula, kita ada tashbih al-mursal, yang dilepaskan. Apa makna tashbih mursal? Tashbih mursal ni yang ada adat, ada dia punya adawat dia. Macam ada kaf ni, kan nur. Al-ilmu kan nur. Bila ada kaf ni kita panggil dia tashbih mujmal. So, sekarang ni kalau kita kata al-ilmu kan nuri fil hidayah, ini kita namakan dia tashbih mufassal mursal. Dan dia mufassal dari segi dia ada wajah syabah, dan dia mursal dari segi dia ada adat tashbih. Dia boleh digabungkan. So kalau orang tanya ni tashbih apa ni? Ni kita panggil tashbih mufassal mursal. Kalau kita buang wajah syabah, ada kan nur sahaja, kita panggil dia tashbih mujmal dan muakkad. Kalau kita buang adat tashbih. Kalau kita ni mujmal mursal. Mujmal mursal. Kalau kita buang dia punya wajah syabah ni kan nur, kita tinggalkan kan nur sahaja, kita buang fil hidayah, so kita kata dia tashbih mujmal mursal. Dan yang keempat kita ada at-tashbih al-muakkad. Okey. Al-muakkad terbalik pula. Tak disebut adat syabah ini. Seperti kalau kita kata apa? Al-ilmu nur. Kita buang kaf ini. Tak disebut. Bukanlah buang tulis, tapi tak disebut. Walaupun dipahamilah. So, al-ilmu itu cahaya. Kan? Ini samalah macam ni. Alam naj'alil arda mihada. Al-ard mihadun. Kan? Al-ardu mihadun. So, dia tashbih dia. Kalau kita tukarkan ni kepada ayat biasa, bukan daripada Al-Quranul Karim. Maksud yang kita nak bincang ni adalah, kataan dia adalah al-ardu mihad. Ni. So, umpama begitulah. Al-ardu mihad. Sebab ini yang Tuhan nak bagi tahu. Tuhan nak abang al-ardu mihad. Kan? Bumi itu hamparan. Kan? Jadi kita kata kalau kita buang adatut tashbih, sekarang dia jadi tashbih muakkad. Sama juga kalau kita kekalkan wajah syabah, kita buang adat al-ilmu nurun fil hidayah, maka dia akan jadi mufassal muakkad. Kan? Kalau kita buang ini al-ilmu nurun, jadilah dia mujmal muakkad dan seterusnya. Kemudian yang kelima kita ada at-tashbih al-baligh. Ini yang kita jumpa adalah ayat ini. Al-baligh ni apa? Al-baligh ni yang dibuang lain daripada
musyabbah dengan musyabbah bih tinggal. Iaitulah perkataan al-ilmu nurun saja, macam tu je. Al-ardu mihad. Ni dia panggil balir. Tashbih yang paling mendalam. Pasal apa? Persamaan dia itu terlalu melekat. Terlalu sama. Jadi tak perlu lagi kita nak bagi dia adat ini. Tak perlu disebut lagi. Seolah-olah memang dia itu adalah benda tersebut. Seolah-olah musyabbah adalah musyabbah bih itu sendiri. Jadi kita tak mau guna seperti. Perkataan seperti itu tak mau ada. Kita kata ilmu adalah cahaya. Seolah-olah ilmu itulah cahaya. Kan? Itu kita balir. Dan tak perlu disebut lagi wajah syabah. Seolah-olah ilmu dan cahaya itu memang bersatu padu. Dia seolah dia adalah the same thing. Kan? Jadi, bila Allah Ta'ala kata al-ardu mihad, inilah dia kata tashbih balir. Kan? Pasal apa tashbih balir? Pasal dia tashbih asalnya al-ardu kal mihad. Fi sukna, pada dari segi duduk, dari segi kamu tinggal. Itu tashbih dia. Kan, bumi ini adalah hamparan dari segi ataupun dari segi kejadian, dari segi bentuk rupanya dan dari segi kamu tinggal di atasnya. Banyaklah wajah syabah kat sini. Banyaklah benda kita boleh senaraikan. Tapi disebabkan banyak itu Allah Ta'ala hazafkan, tak boleh sebut wajah syabah. Dan disebabkan bumi itu Tuhan nak bagi tahu memang dia dengan hamparan seolah-olah satu. Memang dia itu adalah hamparan. Maka Tuhan kata al-ardu mihad. Naj'alul arda mihada. Naj'alul arda mihada. Sebab kita kata istifham di sini adalah istifham taqriri. So makna ayat ini naj'al al-arda mihada. Kami jadikan bumi hamparan. Ay naj'al al-arda kal mihad. Mithla al-mihad. Seperti, seumpama, seakan-akan hamparan. Jadi ini maksud tashbih balik. Jadi kita dah faham apa dia tashbih. Jadi kita dah tahulah, bila kita dah tahu kata, bila dengar lepas ni tashbih, kita tahulah. Dan dalam Al-Quran tentulah tashbih yang banyak datang adalah tashbih balik lah. Pasal ini tashbih yang paling fasih sekali. Tashbih yang paling fasih sekali, yang paling kuat sekali adalah at-tashbihul baligh. Tashbih baligh. Pasal apa? Dia memang menyatukan, yang ni kita panggil tarafat tashbih. Dua bucu tashbih. Itulah musyabbah dengan musyabbah bih. Al-musyabbah dengan musyabbah bih seolah-olah keduanya ni bersatu, bercantum. Menjadi satu. Kan? Jadi satu dalam Al-Quran kita akan jumpa banyak. Bukan saja ayat alam naj'alil arda mihada, semualah. Wal jibala autada. Ayat yang kedua juga sama ada unsur tashbih. Okey. Baik. So ini kita dah faham apa makna tashbih. Jadi kita dapatlah satu faedah dari segi balaghah, kita dah boleh jumpa satu perkara berkaitan dengan balaghah. Dan ini termasuk dalam ilmu, dia panggil ilmu apa? Ilmu bayan. Kerana kita ambil tahu sikitlah. Okey. Al-balaghah ni, apa makna al-balaghah? Makna balaghah adalah al-fasahah. Makna balaghah adalah kefasihan, kepetahan dalam bercakap. Okey. Dan ilmu balaghah, ilmu balaghah terbahagi kepada 3 kategori. Dia kata al-bayan, al-ma'ani, al-badi'. Walaupun kadang-kadang balaghah itu dinamakan sebagai ilmu bayan. Ilmu yang menjelaskan. Okey, tapi dari segi kategori memang balaghah ni ada 3 sub kategori di bawah dia. Ilmu bayan ni berkaitan dengan benda-benda macam inilah, tashbih, hakikat dan majaz, majaz mursal, majaz aqli. Ini cara sesuatu itu diungkapkan untuk menjelaskan sesuatu, kita menggunakan apa. So orang Arab bila dia bercakap, dia nak menjelaskan sesuatu, nak bagi faham, dia akan gunakan unsur-unsur macam inilah. Penyerupaan, penyamaan. Kan? Jadi itu adalah ilmu bayan. Kemudian dibincangkan al-ma'ani. Okay. Ilmu ma'ani juga kita sudah masuk juga sikit tadi. Apa dia? Istifham tadi.
Perbincangan tentang istifham. Kita kata istifham taqriri, iaitu ilmu ma'ani. Itu perbincangan dalam ilmu ma'ani. Dari segi makna-makna, istifham ni datang dalam banyak makna. Masalahnya, apa fungsi taukid? Apa fungsi bina lil majhul masalahnya? Ini dibahaskan dalam segi makna. So kita juga tadi dah bincang sikit tentang ilmu cabang daripada ilmu ma'ani tadi ialah persoalan istifham. Kita kata istifham datang dalam bentuk di antara makna soalan, bukan makna tanya, tetapi soalan dengan makna pengakuan, pemberitahuan. Bagi tahu dalam bentuk tanya. Alam naj'al al-arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Bunyi soalan. Tapi maksud dia habaq, bagi tahu. Ini dalam ilmu ma'ani dibincangkan apa disebut sebagai masalah al-insya' dan al-khabar. Perkataan insya' ni ialah ucapan yang berbentuk bukan statement. Kita tak boleh nak bagi kata betul atau salah sebab dia soalan. Soalan bukan statement. Kan, khabar ialah statement. Perkataan manusia ni terbahagi kepada statement, pernyataan dan bukan pernyataan. Bukan pernyataan ni sama ada bagi tahu, cita-cita, harapan, angan-angan. Maka ini dibincangkan. Okey, dalam ilmu ma'ani. Dan kita ada ilmu al-badi'. Al-badi' ni ilmu yang tentang kecantikan susun kata, atur kata ayat. Contoh dalam ilmu badi' yang ada dalam kes kita ni ialah dia panggil as-saja'. As-saja' iaitulah rima hujung ayat. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Semua belakang dia da. Itu dia panggil saja'. Kan dia rima di belakang tu dia panggil as-saja'. Okey, dan juga ada di dalam ayat ini unsur dia panggil muqabalah, pertemuan dua benda. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. So al-ard, permukaan bumi yang rata, dimuqabalahkan dengan perkataan jibal, permukaan bumi yang tinggi. Mihad dimuqabalahkan dengan autad, paku. Kan? Alam naj'alil arda wal jibala wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. So dimuqabalahkan antara siang dan malam, rehat dan bekerja. So ini dia panggil uslub muqabalah. Okey. So itu kita punya pengetahuan sedikit tentang ilmu balaghah. Apa dia balaghah, ya? Supaya dah duk ngaji kelas balaghah dah lama dah, yang orang tanya balaghah tu apa tak tahu. Kan tak boleh lah juga kan. Ni kita tahu lah ni balaghah tu apa. Kan? Tayyib. Dia kata wa ja'alul ardi mihad imma fi asl al-khilqati aw ba'daha. Ala kulli hal, di sini ada sikit perbincangan yang menarik anda suka sebut di sini. Pasal ini antara isu yang besar juga orang duk bincangkan. Dia kata dan menjadikan permukaan bumi itu sebagai mihad, sama ada pada asal kejadiannya macam itu atau setelah dijadikan bumi itu kemudian Tuhan jadikan dia hamparan. Mana-mana satu, dia kata, sama ada bumi itu memang bila Tuhan cipta terus jadi hamparan ataupun asalnya bentuk dia bukan macam tu kemudian Tuhan hamparkan. Kod mana pun dia kata wa ayyam makan fala dalalata fil ayah ala ma yunafi kuriyataha. Dia kata dalam ayat ini tidak ada percanggahan dengan bentuk bumi yang dikatakan berbentuk kurah, bentuk seperti bola, bulat. Ya, tidak ada percanggahan. Okey. Dan ini kelebihan tafsir Ruhul Ma'ani ni, dia bincangkan isu-isu yang moden sebab dia tafsir tulis pada abad ke-19. Jadi masa itu isu-isu ni mula hangat dibangkitkan apabila sains barat mula masuk ke orang Islam. Walaupun isu bentuk bumi ni dibincangkan sejak zaman sebelum Aristotle. Dan ulama-ulama Islam telah tulis. Dan bukan sahaja, dan benda tu bukan sains moden yang kata bentuk bumi bulat ni bukan sains moden. Bahkan ini memang dah jadi sebahagian ulama
nukilkan ijma' daripada ulama muslimin. Ya, maksudnya orang Islam, saintis-saintis Islam telah bersepakat bumi ini dia berkata berbentuk kurah, berbentuk bulat, seperti bola, sfera, kan? Macam mana mereka tahu? Macam mana cara kita tak tahulah, sama ada cara matematikal ke, kan? Dan di antaranya bila umat Islam mula cipta teropong ataupun teleskop, mereka tengok bayang bumi di bulan, kan? Itu juga pasal kita tahu Islam sudah ada teleskop lebih awal. Teleskop dibuat oleh orang Islam, kan? Sebelum orang barat kenal teropong, kita dah ada teleskop, kan? Jadi of course kebanyakan ilmu astronomi, astrofizik ni, tokoh-tokoh awal dia adalah daripada kalangan orang Islam. Sebab dalam ayat Quran banyak sangat Tuhan suruh perhati langit. Jadi orang Islam takkan duduk diam saja dia baca Quran. Tuhan suruh perhati langit, dia pun perhatilah, kajilah, kan? Dan poin kita nak bincang di sini, walaupun dibincang di sini secara ringkas sahaja, kita nak kata sebenarnya dalam ayat Al-Quran, bila kita sebut di sini, bila Tuhan kata alam naj'alil arda mihada, Tuhan nak maksudkan kalimah al-ard di sini apa? Permukaan bumi yang kita duduk ini, kan? Permukaan bumi kita duduk ini. Bukannya Tuhan nak cerita pasal bentuk bumi secara keseluruhan, kan? Lepas tu Tuhan kata afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Jadi kalimah bumi ini yang disebut sutihat, dihamparkan, mihadan ini, sentiasa digandingkan, dimuqabalahkan. Nampak di sinilah pentingnya balaghah tu ni. So dia adalah kalimah yang datang secara muqabil, secara berlawanan dengan perkataan apa? Jibal. Dan jibal sebahagian daripada bumi ke bukan? Jibal adalah sebahagian daripada bumi secara keseluruhannya, kan? Jadi makna kalimah al-ard ni kita tak boleh terjemah dia sebagai planet bumi ini secara keseluruhan. Kerana maksud al-ard di sini ialah yang berlawanan dengan makna jibal. So jibal apa? Permukaan yang tinggi. So al-ard di sini permukaan yang rata, yang rendah. So maksud perkataan al-ard yang dimaksudkan di sini ialah permukaan bumi yang kita berada di atasnya, yang manusia duduk ini. Yang lawan juga dengan laut, lawan dengan gunung. Itu maksud. Sebab itu ulama-ulama Islam dulu kata, dia kata al-ard maghmurah min jami'i jihatiha bil ma'. Bumi ini dikelilingi oleh ayak dari sekeliling arahnya. Awak ayak bukan daripada bumi kah? Maksud kalimah al-ard di sini bila kita baca kitab fizik lama-lama, maksudnya ialah tanah ni. Bumi ni maksudnya tanah, permukaan tanah, daratan ni, al-bar. Jadi kalimah al-ard digunakan dengan makna al-bar, daratan. Sebab itu Tuhan kata zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Al-bar wal bahr, daratan dan lautan. Okey. So jadi kita kena faham. So dia tidak ada percanggahan dengan, jadi tidak ada dalam Al-Quran dalalah, petunjuk ayat yang Tuhan cerita tentang bentuk muka bumi. Kerana Al-Quran di antara bentuk balaghahnya, dia tak bercakap benda yang tidak memberi faedah langsung kepada manusia. Jadi mengetahui bentuk bumi secara keseluruhan, apa faedah yang besar untuk manusia? Tak ada apa, kan? Untuk tahu je lah, tak ada apalah. Kan kita nak boleh buat apa pun, kita bukan boleh tukar bumi jadi bentuk lagu lain, kan? Tak ada apa, kan? Yang penting kita tahu bentuk bumi yang kita duduk sekarang ini. Kerana Al-Quran datang bukan nak cerita pasal geografi bumi. Tujuan Al-Quran sebut tentang bumi, bulan, bintang, langit, apa semua ni adalah lil istidlali biha ala qudratillahil bahirah, untuk jadikan dalil kebesaran dan keagungan Allah. So Al-Quran fokus dia dekat situ. Bukan fokus Al-Quran nak cerita kepada kita detail benda-benda tentang kejadian alam. Pasal yang ini Tuhan suruh kita kaji. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Tuhan suruh tengok.
Wa ila samai kaifa rufi'at. Tuhan suruh tengok. Tuhan suruh kaji. Benda pasal ilmu diperolehi secara, kita sebut, panca indera, akal dan juga khabar. Jadi apa yang boleh dicapai oleh panca indera kita, kalau Al-Quran duk pergi cerita detail, ini bercanggah dengan balaghah. Bercanggah dengan balaghah. Pasal Allah Ta'ala jadikan panca indera ni sebagai jalan untuk kita mendapat ilmu, benda-benda yang mahsusat, benda-benda yang boleh kita lihat dengan mata, dengar dengan telinga, pegang dengan tangan. Jadi kalau Al-Quran duk cerita detail bentuk bumi, apa pelangi, matahari, gitu-gitu, dia dah tak jadi kitabul hidayah. Dia jadi kitab geografi, kitab fizik. Itu tak betul lah. Itu tak betul. Kan? Itu bukan cara Al-Quran. Kemudian Al-Quranul Karim, bila dia cerita tentang hakikat alam, dia menceritakan benda yang bersifat hakikat yang boleh dicapai oleh semua orang. Fakta yang boleh dicapai oleh semua orang. Yang kita sebut fakta. Fakta sains. Kan? Fakta reality dengan fakta sains ada sikit beza juga. Kerana setengah-setengah fakta sains bukan reality. Reality ni apa yang dicapai dengan panca indera. Sekarang malam. Sekarang malam. Ini reality. Macam mana kita tahu sekarang malam? Ya, semua kita tahu lah. Kita tengok malam. Gelap di luar sana. Matahari sudah tenggelam. Jadi kita nampak. Itu fakta. Kan? Kita nampak matahari tenggelam di belah barat. Itu fakta. Itu fakta. Tak ada siapa boleh ingkar benda tu. Tetapi apakah hakikat di sebalik tenggelam tu, macam mana kaifiyat dia? Kenapa dia nampak macam itu? Yang ini berdasarkan kajian. Yang boleh jadi adalah berdasarkan bukannya penglihatan langsung. Boleh jadi dia berdasarkan kiraan, calculation, mathematical. Kan, sebab tu sains moden dia kata kita punya alam ini tidak boleh dilihat tetapi dikira, dia kata. Kebanyakan teori matematik dia berdasarkan kiraan. Berdasarkan hisab. Dan hisab tidak semestinya reality. Kan, kita kira satu benda, kita dapat jumlah dia 0.00010. Agak-agak ada tak? 0.0010. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kan? Macam dalam satu kandungan benda, nak tengok benda ni ada alkohol ke tak ada alkohol. Oh, dia dapat, dia kata ada dalam kandungan dia 0.0010%. Maknanya tak ada lah. Kan? 0.00 tu nisbah kepada bahan-bahan lain yang dalam itu. Kan? So, bukan makna bila ada jumlah, benda tu betul-betul wujud. Tidak juga. Sini kita kena faham konsep matematik. Kan? Bukan matematik, bukan mestinya mewakili realiti di alam nyata ini. Dia hanyalah, kadang-kadang dia hanyalah hitungan minda, hitungan akal. Kan? Kalau kita kira kita kira nombor, mungkin lebih daripada umur kita. Kita pun tak boleh hidup jumlah yang kita kira tu. Kan? Kita boleh kira sampai trilion tak? Tapi agak-agak kita boleh hidup dengan trilion tu. Tak ada orang kata kalau aku boleh kira sampai nombor trilion, aku boleh hidup trilion tahun. Tak ada. Kan? Dia bukannya realiti, semestinya realiti. Jadi Al-Quran dia tak cakap tentang benda yang bersifat relatif, subjektif, yang dicapai oleh panca indera manusia secara tidak pasti, yang disebut sebagai dhanni. Kerana bukan matlamat Al-Quran, maqasid Al-Quran bukan untuk benda itu. Dan sebab itu ada dua benda kita kena faham. Pertama, kita tak boleh kata Al-Quran bercanggah dengan teori sains. Kerana teori sains adalah benda yang tidak qat'i. Maka teori sains tidak boleh didakwa menyanggahi Quran. Sebab dia tidak ada autoriti untuk sanggah. Sebab dia bukan realiti. Dia hanyalah berdasarkan kiraan. Berdasarkan anggaran. Kan? Sebab itu dalam antara buku-buku falsafah sains, dia ada penulis pengarang tu, dia guna istilah, dia panggil is water H2O. Dalam sains moden dia ada dua aliran besar. Satu aliran yang kata apa saja yang kita dapat daripada teori sains ni ialah inilah hakikat realiti.
Satu lagi kata tak, dia bukan hakikat, itu hanya anggaran. Ada dua aliran, kan? The best possibility. Tapi akhirnya pandangan pertama yang mengatakan dia confirm adalah hakikat reality, tentulah lama kelamaan tak bertahan. Akhirnya golongan yang pertama ni pun kata tak, teori sains ni bukan lagi realiti yang sebenar, tetapi dia adalah yang paling hampir. Jadi kok mana pun, sama ada realiti ataupun paling hampir, dia bukan realiti lah. Kan? Jadi kok mana pun kita kata, teori sains, dia tidak menyatakan realiti yang sebenar-benarnya 100%. Tak, dia mungkin 90% tepat. Dia mungkin 99% tepat. Dia mungkin 98%. Dia mungkin 87%. Dia mungkin 73%. Sebab yang menentukan teori itu boleh pakai tak boleh pakai ialah kegunaan dia. Kan? Jadi ada lagi maklumat yang mungkin kita tak dapat tahu di sebalik benda tersebut. Kan? Berdasarkan kajian kita tahu 70% tentang benda ni. So 70% ni cukup untuk kita guna dan kita hasilkan alat atau kita hasilkan teknologi sebagai misal. Berapa banyak pengetahuan kita tentang elektrik? Anak rasa tak lebih pada paling-paling tinggi mungkin 70%, 50% saja. Kan? Mungkin bawah pada itu. Kerana kita tak tahu hakikat dia dan sebagainya. Kan? Macam mana elektrik itu nak dibuat sebetul-betulnya. Sebab tu kita tak boleh buat elektrik. Kita boleh jana kuasa elektrik, tapi kita nak buat elektrik daripada kosong, zero, tak boleh. Sama ada kita kena pakai turbine ataupun kita kena pakai solar. Kan? Jadi hakikatnya kita tak tahu. Kita tak mengetahui elektrik itu 100%. Kan? Tetapi maklumat yang kita ada tentang elektrik, sifat-sifatnya itu cukuplah untuk kita pakai untuk buat lampu, buat kipas, buat laptop ini. Itu je lah. Tuhan bagi pengetahuan kepada kita kadar yang kita perlu. Kan? Dan hakikatnya manusia pun, akal dia tak sanggup lebih jauh pada tu. Kan? Nak pergi jauh lebih pada tu tak tahu, tak boleh. Kan? Tak boleh. Pasal ada tentang kejadian alam ini. Sebab itu dulu ada satu ilmu, sebelum terbentuknya ilmu kimia, dia panggil ilmu tu alkemi. Dulu ahli kimia dia tak panggil kemis, dia panggil alkemis. Kan? Kimia ataupun kimia al-qadimah. Dulu asal-asal ilmu kimia ini orang nak cari hakikat alam supaya kita boleh kontrol, take over alam daripada Tuhan. Kan? Dia faham, dia kata kalau kita tahu hakikat air, kita tahu hakikat besi, hakikat emas, jadi kita boleh produce benda ni. Kita boleh produce benda ni. Kan? Sebab itu ulama salaf dia kata man talabal mala bil kimia aflas. Siapa yang cari harta dengan kimia muflis. Pasal dia kena infakkan harta yang besar untuk untuk dapatkan ilmu itu, dan akhirnya tak ada apa-apa. Dia tak dapat menguasai. Dan ini yang difatwakan oleh ulama dulu sebagai kufur. Kan? Dia kata kufur. Sebab apa kufur? Pasal nak mencabar Tuhan. Dia dakwa dari dia Tuhan. Lama kelamaan manusia mula sedar apabila ilmu kimia itu beralih tangan daripada orang Yunani, Greek, orang Eropah, orang Kristian kepada tangan orang Islam. Akhirnya dapatlah kita ilmu kimia yang ada sekarang. Kimia ni bukan untuk mengetahui hakikat, tapi nak tahu fungsi benda supaya kita boleh pakai. Kan, kita nak tahu fungsi oksigen apa, fungsi hidrogen apa, kan, fungsi ini sekian-sekian apa, untuk kita guna. Kan, jadi yang kita penting ialah benda itu. Tetapi kemudian bila sains itu balik ke tangan barat pada abad ke-20 Masihi, dia balik kepada prinsip yang lama. Bila Francis Bacon menerima balik baton ilmu sains daripada tangan orang Islam, setelah mana orang Islam mundur, Francis Bacon balikkan sains itu kepada cerita lama, cerita nak jadi Tuhan. Dia kata knowledge is power. Kalau kita tahu rahsia alam, kita jadi the Lord of Universe. Kita boleh kuasai alam. Kita boleh buat semua benda. Jadi sebab tu tengok saintis ni kan. Ada lah ni, ada apa? Syarikat yang buat untuk simpan mayat.
Dia kata nanti kalau saintis dah boleh bagi hidup balik orang mati, tak apalah kita bagi hidup balik. Dia ingat sains boleh bagi hidup balik orang mati. Kan? Dia pun cari macam mana cara nak panjangkan usia. Tak mau bagi tua. Kan? Nah, orang Melayu ada cara tak bagi tua, pakai susu. Kan? Kok mana pun, kalau hang hidup lama pun, hang mesti tua. Kan? Takkan, walaupun hidup lama, kalau 100 tahun muda, tak mungkin. Tak mungkin. Kan? Kalau hang hidup 100 tahun pun, mungkin sebenarnya betul-betul umur hang hanyalah 60 tahun. Sebab lepas pada 60 tu tak larat dah. Jalan bertongkat, orang usung. Kan? Kena pimbit tangan. Lepas tu duduk kerja ulang alik di hospital. Kan? Sembahyang subuh kat hospital. Saya pun takut nak ambil ubat tu. Kan? Dia tak ada lah sebenarnya. Habis lah. Masa tu dah habis dah. Nabi kata umat dia 60-70 ya. Jadi hadis tu tak bercanggah dengan berkata ni ada orang hidup sampai 96 tahun, 99 tahun. Kan? Tengoklah 99 tahun dia kerja di mana? Tak masuk hospital. Masuk AJN. Kan? Kan dia boleh macam dulu dah. Kan? Tak sama dah. Kan? Kita dah start 30 ni pun dah ulang makan ubat dah, kerja makan ubat dah. Kan? 30 dah start makan ubat, bayangkanlah. Kan? Jadi benda tu memang Nabi sebut tu tak bercanggah lah. Nabi sebut tu tak bercanggah. Nabi kata umat dia 60-70 tahun. Bukan makna mesti 70 tahun mati. Nabi tak kata mati. Tapi umur yang dia boleh hidup dan buat apa yang dia nak buat. Lepas daripada tu, kalau dia hidup pun, hidup sebagai, apa orang kata, dalam keadaan tak ada terangga lah. Dia dah masuk umur harim, tua. Kan? Umur fana, umur dah musnah. Tinggal orang kata apa? Hujung-hujung lah. Garis ada di garisan penamat. Tapi ini kita kata apa Nabi cakap, apa yang Quran habaq, dia tidak akan bercanggah dengan fakta sains. Jadi kita kata sains moden bila balik ke tangan barat, dan especially barat pula kali ini, barat yang tidak lagi beriman dengan Tuhan macam dulu. Lebih dahsyat lagi. Nanti yang kita sebut tu sekarang ni saintis barat dia rasa dia kalau dia menguasai alam, manusia ni akan jadi homo deus. Bukan lagi homo sapien. Dia kata kita ni akan berubah. Sebab apa dulu dia kata manusia ni daripada apa binatang, apa semua daripada Neanderthal, lepas tu pergi jadi apa-apa kan. Jadi mawas besar, lepas tu jadi homo sapien. Manusia pandai. Terlepas manusia pandai apa? Manusia Tuhan. Dia kata homo deus. Kalau kita tahu rahsia alam, kan Nietzsche kata God is dead, Tuhan dah mati. Yang ada apa? Superman. Lah kali dia yang mampu orang tetap beriman dengan Allah Ta'ala. Kan? Jadi ini sains moden. Jadi kadang-kadang teori mereka tu tak boleh pakai. Sebab itu kita kata teori sains kalau bercanggah dengan qat'i Al-Quran, qat'i Al-Quran, confirm dia salah. Contoh penciptaan manusia. Sains tidak ada pengetahuan di luar daripada apa yang ada depan mata dia. Sains tidak boleh capai benda ghaib yang di luar daripada jangkauan panca indera. Kan? Kita tak tengok manusia jadi. Kita tak boleh kata disebabkan manusia ni jadi dalam perut mak dia berdasarkan proses yang berpindah-pindah daripada satu rupa ke satu rupa. Maka dia kata macam ni lah dulu manusia mula-mula jadi. Dia kata dulu ada satu kolam, dalam kolam tu ada macam-macam bahan kimia. Dalam tu ada dia panggil sel yang hanya ada satu sel sahaja. Kemudian sel ni bila dia berenang-berenang, lama-lama dia berubah, bertukar daripada satu sel jadi dua sel. Lepas tu dia berkembang. Lama-lama jadi binatang ayak. Binatang ayak ni pula keluar daripada darat, lama-lama jadi binatang darat. Kan? Lepas tu tumbuh kaki, 4 kaki, jalan-jalan. Lama-lama dia duk angkat-angkat badan, lama-lama dia boleh berdiri tegak. Kan? Lepas tu yang satu lagi tu, dia angkat-angkat lagi, lama-lama jadi sayap terbang pula. Kan? Dia jadi burung, jadi hap jalan. Kan? Lepas tu lama-lama hap jalan ni pun, dia bongkok-bongkok sikit. Kan? Tapi tak boleh pikir lagi, tak boleh apa, lama-lama berkembang. Lama-lama jadi homo sapien. Jadi manusia, dia kata. Kan? Jadi manusia.
Payahlah. Lepas tu dia kata, ni manusia ni, dia kata Adam ni, Homo sapien lah, sebelum Adam tu dah ada dah, dia kata, tak ada. Dia kata tak betul. Pasal ini tidak ada bukti. Pertama kita kata dari sudut sains, dia tidak saintifik. Pasal apa tak saintifik? Pasal sains memerlukan bukti empirik. Empirical proof. Even kalaupun dia teori, teori itu mestilah berdasarkan pemerhatian. You kena theorize based on pemerhatian. Kan yang jelas bukti dia. Dia tak boleh buat andaian, kesimpulan berdasarkan benda yang tak ada depan mata. Kan? Dia tak boleh kata, kalau orang tanya macam mana laptop ni dibuat, dia pun tengok macam mana laptop ni berfungsi. Laptop ni fungsi, dia kata tekan sini dia menyala lah. Jadi kalau you ambil cruiser ni, you letak tu, dia kata dia shut down, dia akan shut down lah. Kan? Itu cara dia berfungsi. So, adakah boleh berdasarkan ilmu laptop ni berfungsi, kita nak jawab macam mana ia dijadikan? Mungkin dia kata dulu button ni ada duduk atas meja, lepas tu orang tekan, lama dia cuih jadi laptop gitu. Tak boleh lah lagu tu. Kan? Dia dua soalan yang berbeza. Bagaimana laptop ini direka, dibuat, dengan bagaimana dia berfungsi, dua soalan yang tak sama. Kan? Dia dua kategori soalan yang berbeza sama sekali. Kan? Apa rasa kuih ni? Sedap. Manis dan sebagainya. Jadi macam mana cara dia dibuat? Berdasarkan you tahu rasa, tahu sedap, you mungkin tahu bahan apa dia masuk. Dia kata dalamnya ada gula, garam. Tapi cara buat you tak boleh tahu. You kena tanya orang yang buat macam mana cara buat. Sebab tu dalam resepi kita ada dua bahagian. Satu bahan-bahan, yang kedua cara membuat. Kalau salin cara bahan saja, cara buat tak tulis, tak erti sampai sudah. Kan? Dia kena ada dua cerita. Kan? Kena set dalam tu. Dalam apa? Kukidu. kalau pakai Thermomix kan. Tapi persoalan yang dimainkan oleh orang barat ni, dia ingat dengan dia tahu apa yang ada depan dia, so dia boleh teka apa yang asal kejadian. Tak boleh lah. Tak betul lah. Kalau orang kata asal kejadian alam ni bermula dari letupan, denguman besar. Betul ke? Based on what? Dia kata pasal kita tengok alam ni, dia kata ada berkembang, dia membesar. Alam ni dia membesar. Pasal dia mula-mula pun tengok langit. Lepas tu dia kata bintang banyak, tapi pasal apa langit gelap? Kan? Dia kata pasal apa bintang banyak, tapi pasal apa dia duduk gelap? Kan? Lepas tu dia berkata, sebab cahaya dia jauh. Kan? Nak sampai tu, cahaya tu berjalan. Jadi lambat sampai. Okey. Tapi kalau dah lama, dah beratus-ratus tahun, dah takkan tak sampai-sampai lagi. Jadi dia berkata, kalau macam itu, mestilah ada satu point. Lama-lama langit dia akan cerah habis. Pasal apa? Lama-lama cahaya sampai kan? Tapi pasal apa cahaya tu tak sampai-sampai? Kan? Jadi dia pun teropong gini. Kan? Apa nama kawan tu? Hubble kan? Lepas tu dia kata, dia kata naknya universe ni dia expanding. Jadi kod mana pun dia kata cahaya takkan sampai bila? Pasal dia duduk mengembang kan? Kan? Dia pun habaq dekat Einstein pun susah hati. Kan? Dia kata, payah dia kata kalau alam ni duduk expand. Maknanya ada satu point kalau kita patah balik ke belakang, mestilah dulu dia tak ada. Kan? Dia tak ada. Okey, itu betul lah kita kata based on you punya undang-undang, betul lah. Alam dulu dia mengembang, jadi dulu tak ada. Tapi macam mana cara dia tu? Adakah mesti dengan letupan? Dia kata dah kita tengok kalau benda meletup, boom dia kembang. Tak mesti juga. Kan? Orang buat kuih pau ke apa, dia tak meletup pun, dia kembang gitu kak. Kan? Belon tak meletup, kita tiup, betul kembang. Kan? Jadi apakah cara sebenar Tuhan mula jadi alam, kita tak tahu. Kan? Big Bang tu bukan qat'i, teka aja. Tak bolehlah hang pergi jumpa ayat Quran. Lepas tu kata, ni Tuhan kata pasal Big Bang. Mana hang tahu? Tuhan tak cakap gitu pun. Tuhan tak abak pun. Kan? Kita tak boleh dalikan dalil
Itu sebagai bukti kata alam ni baharu. Sekarang ni mereka dah jumpa, mereka kata sekarang ni Big Bang dah tak boleh pakai. Pasal apa? Kita dah ada pula rakaman-rakaman apa macam-macam lah dia kata. Mesti sebelum Big Bang ni mesti ada something, kejadian lain juga yang berlaku, dia kata. What is before Big Bang? Orang Islam, kita tak ada masalah. Pasal kita kata Al-Quranul Karim, cerita alam ni Tuhan jadi. Macam ni Tuhan tak beritahu. Dan kita tak boleh ukur permulaan, the origin of the universe. Kita tak boleh guna kaedah yang dah ada dalam alam, yang sedia ada, setelah dia ada, untuk kita tentukan sebelum dia ada. Kan? Macam Lawrence Krauss sekarang dia kata, alam ni something from nothing. Dia kata kita boleh dapat benda daripada tak ada apa. Daripada vacuum kita boleh dapat, dia kata. Pasal apa? Kita ada law of nature, kita dah ada undang-undang alam. Lepas tu kita ada partikel-partikel. So dia kata beberapa kubik partikel ni, gas dan sebagainya, dengan undang-undang alam, dia kata kita boleh cipta alam, dia kata. So tak perlu lagi cerita pasal Tuhan. Tak, masalahnya kami nak tanya hang ni, undang-undang alam ni bila ada? Dia ada setelah alam ni ada. Sebelum alam ni tak ada, mana ada? Kan? Sebelum Tanah Melayu ni merdeka daripada British, buat persekutuan Tanah Melayu, mana ada perlembagaan persekutuan? Hang mana boleh cerita macam mana Malaysia ini diwujudkan? Oh, dia kata berdasarkan perlembagaan persekutuan, kami simpulkan negara ini dijadi dengan cara sekian-sekian. Tak boleh. Perlembagaan persekutuan itu terbentuk setelah negara itu wujud. Kan? Jadi tak bolehlah kita based on benda tu ada, kita patah balik ke belakang. Sebab tu kita kata science of origin ini adalah benda gaib. Sebab tu Tuhan cerita kepada kita, kan, tentang bagaimana manusia dijadikan. Bagaimana, apakah permulaan kejadian alam. Tuhan sebut elemen-elemen dia jadikan alam. Dia beritahu dia cipta malaikat daripada cahaya, jin daripada api, manusia daripada tanah dan air. Kan? Dia ada benda-benda dan benda lain. Tuhan kata wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan daripada air segala benda yang hidup. Maknanya benda hidup semua bergantung kepada air. Kan? Dan ini adalah elemen asas. Cahaya, api, udara, air. Dan kita tak boleh buat elemen ni. Kan? Elemen ni kita tak boleh wujud. Manusia tak boleh mencipta. Bila kita buat laptop ni daripada besi, daripada apa, plastik ke apa, kan, dia akan kekal lah macam ni, daripada besi juga. Kita tak ada jadi cerita macam Pinocchio, daripada kayu jadi manusia. Itu syirik akbar tu. Kan? Manusia kita boleh buat pen ni daripada besi, kita boleh tempah bentuk dia jadi pen, tapi pen ni besi lah, pasal dah bahan dia besi. Tuhan sebut besi dalam Quran, wa anzalnal hadid, elemen yang dalam bahan-bahan dalam alam ni. Tapi Tuhan Azza wa Jalla bila dia cipta, dia tukar hakikat benda, inqilabul haqiqah. Manusia tu dalam perut mak dia tercair, berubah jadi manusia yang macam ini, pejal. Kan? Dengan segala uratnya, tulangnya, dagingnya, kan, berubah terus, berubah hakikat. Tak ada dah, hak lama tu hilang, pergi mana tak tahu, berubah, dia berubah. Kita tak boleh buat macam tu. Kita tak boleh. Tongkat Nabi Musa hak tadi kayu, berubah jadi ulat. Ahli sihir Firaun dia tak boleh ubah. Dia boleh buat tongkat dengan tali dia bergerak. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka menyihir pandangan mata manusia, silap mata. Orang nampak macam, dia nampak ka'annaha hayyatun tas'a. Ka'annaha. Seumpama, dia tak jadi ulat sungguh. Macam ulat bergerak. Tapi bukan ulat. Tapi tongkat Nabi Musa, tukar jadi ulat sungguh. Lepas tu bila ahli sihir tengok tongkat Nabi Musa ulat, sujud Nabi semua. Dia kata, ni bukan sihir. Sihir tak boleh buat macam ni. Kan? Sihir tak boleh buat macam ni. Kita nak buat dulu ilmu alkimia tadi tu, pasal orang dulu dia pun nak buat emas. Kan? Kita tak boleh buat emas.
kan? Kita boleh tempah emas jadi cincin, jadi apa. Benda yang bukan emas, kita tak boleh buat emas. Kita boleh celup emas Zulian, boleh lah celup. Kan? Pudak tu celup lagi. Pudak celup lagi. Kan? Celup emas boleh. Kan? Tapi nak buat emas daripada tak ada apa, kosong zero, kita nak buat emas. Tak boleh. Kan? Kalau ni di barat di mana itu, tengok berita sains. Dia ada pertandingan saintis untuk buat ayak. Dia tak boleh. Dia mungkin boleh kondensasikan udara, cekup udara jadi ayak. Jadilah berapa titik ayak embun. Kan? Nak dapat ayak macam ni, tak boleh. Kan? Ayak ni Tuhan saja boleh buat. Tuhan saja boleh buat turun. Kata dia berkata sumber-sumber yang tak boleh diperbaharui. Nisbah kepada kita tak boleh diperbaharui. Tuhan boleh cipta. Kan? Tuhan boleh cipta. Jadi dia terkalut lah ni, kalau ayak dah habis macam mana kita nak hidup, dia kata. Jadi naikkan bil ayak, dia kata. Kan? Penaik harga ayak. Macam ni elektrik ni makin lama makin susah ni, tak ada tenaga, tak boleh nak jana elektrik dah. Jadi buat macam mana? Penaik harga elektrik. Kan? Macam kita tak boleh buat, kita boleh guna. Kan? Tapi Allah Ta'ala boleh buat. Jadi kita, kalau tak turun hujan, orang Islam, sebab itulah tidak ada lagi jalan, melainkan kita kena istisqa. Hang tak boleh kata kami akan buat benih awan, apa semua tu mengarut. Hang tak boleh kawal. Benih-benih tak turun pun lah kali. Kan? Yang nak menentukan turun ialah Allah Ta'ala. Tak ada salah lah buat benih awan, tapi beriringan dengan istisqa lah. Sambil kawan tu naik ke terbang pergi tabuk benih, kita di bawah ni istisqa lah, minta doa ke Allah Ta'ala, baru betul. Kan? Ini istisqa, apa istisqa ni? Tak ada dia kata. Kita boleh buat hujan, dia kata. Bohong. Kan? Tak boleh. Jadi ini perkara yang kita kena faham dari segi relationship di antara wahyu dengan teori sains, dengan sains. Ini benda ni banyak orang masih keliru, masih tak faham. Kan? Dan dia ada dua pendekatan yang kita kata tersasar lah, tak betul. Ada orang, dia tolak sains. Dia kata, siapa sains ni semua tak ada dalam Quran. Kita kata, tak, sains ni ilmu yang berkaitan dengan panca indera kita. Awak kaji. Kan? Ada dalam Quran, tak larang awak mengkaji. Kan, dan awak buat kesimpulan berdasarkan awak punya pemerhatian. Tidak salah. Cuma kita kata knowledge ni dia ada sources dia. Yang you kena buat perbandingan. Setelah awak kaji dan awak buat kesimpulan berdasarkan kajian awak, awak kena bandingkan pula dengan sumber yang lain. Betul tak betul? Tidak salah awak buat kajian, betul awak kata mungkin manusia ni berevolusi. Okey. Tapi jangan confirm dulu. Cek dulu dengan sumber yang lain. Sesuai tak? Betul tak teori ni? Oh, di sini ada fakta lain, ada sumber lain bagi tahu sebenarnya bukan macam itu manusia ni. Itu ada wahyu. So ketika itu kita kena kata anggapan saya salah. Itu poin dia. Kan? Ada orang pula dia nak paksa Quran ikut sains. Apa saja ayat Quran yang dia jumpa takwil. Kan? Jadi macam ahli kalam dululah. Takwil. Kan? Supaya sesuai dengan teori-teori. Padahal benda tu teori. Benda tu bukan benda betul. Bukannya realiti. Bukannya hakikat. Itu kita kena faham. Bukannya hakikat. Dia hanya anggaran. Anggapan. Kan? Jadi sebab tu Mustalih kata di sini, tidak ada percanggahan di antara bila Allah Ta'ala kata al-ard ni adalah al-mihad. Pasal dalalah Al-Quran di sini, apa makna? Setengah orang dia silap faham. Kalau kata mana boleh sains kata bumi bulat, tapi ni Quran kata bumi datar. Apa maksud bumi datar? Bukan bumi yang bentuk dia tu keseluruhan. Kan? Masalah hak kata bumi bulat ni bukannya orang putih, bukannya NASA. Ini benda yang dah disebut ribuan tahun sebab tu, bahkan oleh ulama-ulama Islam. Cuma NASA tu dia dapat tangkap gambar tu je. Kan? Jadi dia confirmkan lah. Kan? Itu saja. Maksudnya kiraan yang ulama-ulama Islam dulu kira betul lah. Dan ulama Islam pun dia dah tengok, cuma dia tengok berdasarkan bayang. Kan? Itu saja. Kan?
Ini benda yang macam ni kita kena faham. Tayyib. Kemudian ayat seterusnya dia kata, kita ada sikit lagi masa. Wal jibala autada, dan gunung ganang. Autada, ay kal autad, sama juga. Fa fihi tashbihun baligh juga. Maksud ayat ni, wal jibal sini ataf, jumlah ni ataf kepada alam naj'al. Ay alam naj'alil jibala autada. Sebab itu jibal mansub. Nampak tak jibal mansub? Jibal bagi atas mansub. Sebab dia adalah ma'tuf, ataf kepada waw di sini, waw ataf kepada al-ard. So takdir ayat dia alam naj'alil jibala autada. Anggaran maksud ayat dia adalah alam naj'alil jibala autada. So dia adalah ma'tuf kepada al-ard. Sebab itu dia juga mansub. Itu dari segi dia punya i'rab. Dan maksud dia arsaynal arda bil jibal kama yursal baitu bil autad. Kami telah kukuhkan permukaan bumi ini dengan gunung ganang seperti ditetapkan rumah dengan al-autad. Al-autad ni ialah pasak. Macam paku khemah. Terdatang dalam sebagai riwayat hadis, apabila Allah Ta'ala ciptakan bumi, dia bergoncang, bergoyang. Sebab dia duduk di atas ayak. Kan? Dan di bawah dia tu ada macam-macam benda bergerak, lava lah, apalah kan. Dan sungai pula membelah dia, celah-celah dia. Kan? Jadi dia bergoyang-goyang-goyang. Maka Tuhan letakkan gunung ganang supaya dia tetap. Wa fi kayfiyati huduthiha منذ hadathat khilafun 'inda. Dia beritalah, dia kata ahli sains bercanggah pandangan macam mana cara gunung ganang ni jadi dan apa semua ni kan. Ini semua cerita, kita kata kajian-kajian sains. Cuma Tuhan kata autada. Autada ini maknanya kalimah watad. Al-watad ialah kita kata dia pasak. Jadi gunung ni Tuhan jadikan dia pasak. Pasak kepada permukaan bumi. Dan ini semua kita dapat lihat. Dan juga fungsi gunung juga Tuhan sebut wa alamat, sebagai tanda. Alam dalam ayat yang lain. Kan? Jadi kita tahu jalan. Kita tahu mana Malaysia, tengok berjalan nanti bangsa. Kan? Jadi alamat, jadi tanda. Lepas tu nanti bila hari padang mahsyar, gunung-gunung ni semua tak ada. Yansifuha rabbi nasfa. Tuhan akan hancurkan gunung. Jadi sebab tu mahsyar nanti dia rata saja. Laisa fiha ma'lamun li ahad. Tidak ada tanda bagi siapa-siapa pun, Nabi kata. Tak ada tanda, direction, tak ada. Kita tak boleh tahu. Dia satu arah sahaja. Macam sekarang, berdasarkan gunung ganang ni lah kita boleh tahu jalan. Kan? Kemudian dia kata wa khalaqnakum azwaja. Sama juga atfun 'ala al-mudhari'il manfi bilam dakhilun fi hukmihi. Sama juga kalimah wa khalaqnakum di sini alam khalaqnakum. Dia adalah ataf kepada ini juga. Maka takdir perkataan dia alam khalaqnakum azwaja. Bukankah kami telah ciptakan kamu berpasang-pasangan. Fa innahu fi quwwati ama ja'alna atau ala ma yaqtadhihi al-inkaru taqriri. Jadi dia kata dari segi ayat ini sama kuat dengan ayat alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Yang ini dia soalan taqriri. Bukankah kami telah jadikan kamu berpasang-pasangan? Boleh nafi tak? Tak boleh nafi. Yang mana tahu kita Tuhan jadikan berpasang-pasangan. Manusia hidup kena ada pasangan. Suami kena ada isteri, kena ada kawan, kena ada teman. Dan di sini kita jumpa satu uslub yang famous yang kita dah bincang dalam surah Al-Fatihah dulu pada. Di sini ada iltifat. Wal iltifat ila al-khitab huna binaan ala al-qira'ati al-mashhurah fi sayalamun lil mubalaghah fil ilzam wat tabkid. Pasal di sini iltifat. Allah Taala kata kalla sayalamun. Bukan begitu, jangan begitu. Mereka akan tahu. Mereka. Sekarang balik kepada khalaqnakum azwaja. Kamu.
So di sini ada iltifat daripada uslub ghaib kepada uslub khitab. Daripada uslub kata ganti diri yang ketiga kepada kata ganti diri yang kedua. Uslubul khitab. Okey? Lil mubalaghah fil ilzami wat tabkid. Untuk apa? Untuk berlebih-lebihan dalam melazimkan lagi pengakuan, takrir. Dan untuk lebih lagi, tabkid ni maknanya Tuhan nak marah mereka, nak mengherdik mereka kerana mereka mengingkari sesuatu yang sudah jelas. Bahawa kejadian hari kiamat ini, An-Naba'ul Azim ni, buktinya sudah nyata, tapi kamu boleh pergi ingkar lagi. Dan disebabkan bukti kali ini, dan walaupun Musa tak sebut sini, kita boleh faham. Sekarang ni, tadi dalil ufuk. Sekarang Tuhan pergi kepada dalil anfus. Kerana Allah Ta'ala kata dia akan buktikan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi di sini ulama tafsir kata dalil Tuhan dalam kejadian alam ada dua Tuhan bahagi. Pertama dalil afaq, dalil ufuk, dalil di luar daripada manusia. Keliling kita, alam sekeliling kita, langit, bumi, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semualah keliling kita. Yang kedua dalil anfus, dalil itu diri kita sendiri yang ada pada diri kita. So tadi alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqna alam naj'alil arda jibala alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ini dalil ufuk. Sekarang bila Tuhan pindah kepada dalil anfus, sesuailah digunakan usul khitab supaya tengok diri kita sendiri. Kan? Tengok kat diri sendiri. Wa khalaqnakum, kami ciptakan kamu supaya kita tengok kita balik. Daripada tadi kita duk tengok depan kita, atas kita, bawah kita, kiri kanan kita. Tuhan suruh patah balik ke diri kita sendiri. So bila datang khitab kum, kamu, automatically kita punya pemikiran akan berubah arah dia. Sebab fikrah ni, pemikiran ni, dia ada arah. Ke arah mana dia menuju. Kan? Berdasarkan khitab yang sampai dekat dia. So tadi pemikiran tu dia akan pergi ke luar daripada kita. Sekarang dia akan patah balik. Dia patah balik ke diri dia sendiri. Bila dia dengar kalimah kum, kamu, dia patah balik mai diri dia. Wa khalaqnakum azwaja. Ay muzdawijaini dzakaran wa untha. Kami jadikan bagi kamu itu berpasang-pasangan, jantan dan betina, lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Ini jelaslah azwajan yang panjang. Walaupun ulama kata kalimah azwajan di sini macam-macam bentuk pasangan lah. Bukan suami isteri sahaja. Kan? Dari segi warna pun pasang-pasang. Ada hak hitam, ada hak putih. Dari segi saiz pun pasang-pasang. Ada hak tinggi, ada rendah. Kan? Ada kawan, ada lawan. Kan? Jadi semua benda ni dia ada pasangan. Tuhan kata subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Tuhan yang menciptakan pasangan semuanya. Dan dalam alam ni, bila kita buat kajian-kajian sains sekarang ni, dia pun dapati dalam alam ni semua benda berpasang-pasang. Sehinggalah partikel yang paling kecil, subatomik pun ada negatif positif dia. Pasangan. Kan? Jadi semua benda Tuhan jadikan pasangan. Sebab itulah Tuhan namakan makhluk sebagai alam. Kan? Maksud alam ialah benda yang ada pasangan, jenis. Semua benda ada jenis dengan dia. Ada yang kata daripada mani lelaki dan perempuan, mim mani rajul, mani semua itu masuk sebenarnya. Tidak ada percanggahan. Walaupun yang paling jelas dan ketara di sini ialah pasangan lelaki dan perempuan. Okey. Dan ini juga di antara dalil yang sangat kuat dan kukuh dari segi kudrah Allah Ta'ala mencipta. As long as dia yang mencipta, dia boleh kembalikan balik ciptaan dia. Itu syubhat yang nak dijawab di sini adalah macam mana jadi kiamat? Tuhan kata, dah aku yang cipta. Takkan aku tak boleh buat balik kalau lepas dah aku hancur semua. Kan? Kekuasaan Tuhan mencipta lelaki dan perempuan ini hebat. Kan? Pasal dia datang daripada benih yang sama. Kan, benih kita, orang lelaki, masuk dalam orang perempuan. Kita pun tak tahu nak keluar tu jantan ke betina.
Kan? Kita tak ada kontrol. Kan? Benda yang sama je di proses awal tu. Hujung-hujung tu baru Tuhan tentukan. Kan? Baru malaikat tanya, ya Rab, zakaran au unza, Tuhan nak jadi lelaki ke perempuan? Baru Tuhan mak kat malaikat. Kan? Lelaki ke perempuan? Kan? Sedangkan dia datang daripada sumber yang sama. Kan? Jadi itu adalah kehebatan Tuhan Azza wa Jalla. Kan? Dia jadikan pula lelaki dan perempuan ni berbeza sifat dia. Perangai, cara fikir tak sama. Keperluan hidup tak sama. Berbeza. Kan? Lelaki dan perempuan ni kontra. Berlawanan. Kan? Tetapi perlu memerlukan. Kan? Macam magnet lah kan. Magnet kalau dia sama-sama utara-utara dia tolak. Dia kalau lain dia melekat. Kan? Jadi ini kehebatan Tuhan. Macam mana dia menyatukan dalam kepelbagaian. Kan? Dalam keadaan dua benda yang sangat kontra, berbeza. Cara fikir tak sama. Keperluan hidup tak sama. Ya? Dari segi biologi tak sama. Ya? Fisiologi tak sama. Tetapi yang ni tak boleh hidup tanpa yang ni tak boleh hidup tanpa yang ni. Dia mesti kena ada pasangan-pasangan dia. So ini juga adalah al-qudrah al-bahirah. Kemampuan Tuhan yang mengagumkan, yang menjadi hujjah, as long as dia boleh cipta benda-benda yang macam ni, tidaklah ada peliknya untuk dia hidupkan balik hampa lepas mati. Untuk jadikan balik kiamat saya dia hancur semua benda. Naam. Ada soalan? طيب نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.